Baiklah, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan semua yang selamat datang ke segmen Tanya Dr. Forex untuk 6 April 2020, episod yang ke-11. Yang ke-11 ke 12 cikgu? Saya cek 12 kot. Untuk episod yang ke-12. Okay, selamat datang, selamat kembali buat penonton setia kami, para pedagang, traders yang dahagakan ilmu. Marilah kita sama-sama menonton segmen ini dan kita belajar macam mana nak trade menggunakan Elite Wave bersama dengan Dr. Forex. Okey, apa khabar semua? Diharapkan semuanya sihat sejahtera. Diharapkan anda semua patuh kepada arahan perintah kawalan pergerakan. Seperti yang kita semua sedia maklum, hari ini telah memasuk hari yang ke-20. Jadi esok genap 3 minggu kita semua stay at home. Okey, dan demi menyahut seruan kerajaan itu, seperti biasa kami di CTC FM untuk semua segmen Forex, semua segmen live kita buat live from home. Jadi make sure tuan-tuan dan perempuan stay tune in dan kita bersama-sama layan segmen pada hari ini. Okey, kejap Okey, seperti yang sedia maklum, yang telah saya maklumkan pada minggu lepas, YouTube channel CTC FM telah pun kembali beroperasi sepenuhnya, yang disedia oleh saya sendiri, Boboy CTC. Jadi di sini saya nak maklumkan ke semua episod segmen Tanya Dr. Forex dari episod 1 sehinggalah episod 11 minggu lepas, dan juga segmen Dr. Forex yang akan datang akan dimuat naik ke dalam channel YouTube. So mulai hari ini tuan-tuan dan puan-puan dah boleh lihat atau tonton semula daripada episod 1 sehingga episod 11 di channel YouTube CTC FM. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pergilah ke youtube.com dan search CTC Jara FM. Make sure subscribe kerana kita akan memuat naik lebih banyak kandungan eksklusif khas untuk anda semua. Okey, jangan lupa subscribe, share dan like. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, untuk hari ni kita tak ada quiz dekat kita punya segmen. Dekat dalam poll tu kita tak tanya soalan, tapi hari ni cikgu ataupun Dr. Forex sendiri berbesar hati untuk berkongsi satu material pengajaran Elite Wave yang akan diolah oleh beliau sendiri. Jadi di sini beliau ada menyediakan 3 pilihan, sama ada Basic Elite Wave ebook, Advanced Elite Wave ebook dan ataupun Basic Elite Wave teaching video. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh undi mana satu yang tuan-tuan dan puan-puan mahukan, kerana ianya akan diberikan secara percuma sendiri oleh Dr. Forex. Jadi pilihan dengan undian terbanyak akan dibekalkan oleh Dr. Forex. Betul tak cikgu? Ya, betul. Okey. Seterusnya kita akan bermula segmen analisa kita pada hari ini. Sebelum kita lompat ke segmen kita, pastikan tuan-tuan dan puan sudah pun like page CTC.FM dan share segmen ini supaya lebih ramai lagi dapat tonton bersama, dan sama-sama kita belajar teknik Elite Wave bersama dengan Dr. Forex. Okey, cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah, syukur kehadiran ilahi. Hari ini kita kembali ke segmen ya biasa setiap Isnin kan? Ya, betul cikgu. Boboy macam mana? Duduk rumah je? Saya duduk rumah cikgu, ternak lemak. Cikgu dan keluarga sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, insyaAllah kita akan berbaki seminggu saja lagi untuk PKP jika tiada aram lintang. Dan selepas itu kita akan kembali ke konti CTC FM ya cikgu. Tapi saya rasa macam extend lah Boboy. Saya pun rasa begitu cikgu. Saya rasa kalau extend tu merupakan tindakan yang bijak lah daripada pihak kerajaan, kerana saya tak rasa seminggu kita boleh mencapai sifar COVID-19. Betul. Apa pendapat cikgu? Setiap hari masih ada ratus-ratus lagi kes terbaru kan? Betul. Okay, so cikgu, kita boleh mulakan analisa kita pada hari ini. So kita nak start dengan pair apa cikgu? Okey, sebelum tu Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pendengar-pendengar setia CTC, dan tak lupa juga kepada DJ kita. Okey. Bukan Boboy, DJ cikgu, host. Boboy CTC. Tanpa Boboy memang setiap malam tak ada segmen live lah daripada rumah.
Selain dia pandai bercakap, dia pun pandai teknikal kan, boy. Jangan macam tu cikgu. Kita masih lagi belajar. Okay, so sedikit pesanan daripada saya lah sebelum kita start analisis dan preview pair-pair untuk minggu ni. Musim-musim COVID, musim bercuti ni memang bagi impact kepada setengah pihak. Betul tak boy? Terutama trader-trader ataupun yang tidak bekerja, yang hanya kerja makan gaji semua, memang pendapatan diorang tersekat. Terjejas. Saya bagi contoh boy. Jumaat lepas, Okey. rumah saya di kampung kena pecah. Subhanallah. Tapi orang di rumah tidak apa-apa lah. Rumah tu rumah tinggalan, maksudnya tak ada orang dalam tu, kosong. Kadang-kadang ada tukang kebun yang datang, tapi of course lah dia datang pun kadang-kadang kan. So apa yang nak saya cerita kat sini, diorang sanggup pecah rumah untuk cari pendapatan. So bila kita tengok balik, rumah tu memang diorang tak jumpa apa, tapi diorang ambil microwave dengan periuk nasi. So saya assume dia naik motor kan, sebab kalau naik kereta obvious sangat. So dia ambil dua barang tu saja kan. So memang saya dengan family halal lah. Mungkin dia terdesak, kita tak tahu kan. Betul, tapi cikgu. di situ kita boleh nampak COVID ni bagi impact kepada semua orang. So apa yang saya nak nasihatkan, kita sebagai trader ni yang berkemampuan, yang boleh buat duit $10, $20, janganlah terlalu tamak. Dapat $20, $30 mengikut kita punya modal dah kan. Contohnya modal $200, $100, jangan tamak lah, ambil je lah. Buat masa ni untuk kehidupan ataupun untuk sara hidup sementara. Ada setengah orang yang dia tak dapat gaji langsung. Betul? Kan, dia memang bagi impact kepada kita punya family, kita punya semua sekali lah. Payment ni nak bayar. Ada kalau yang duduk rumah sewa tu, kalau tuan rumah bagi diskaun, tak ada masalah. Macam saya dapat diskaun. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan, dia orang pun yelah sepatutnya macam tu. Macam saya pun ada a few kereta sewa saya hold dulu. Dia orang tak payah buat payment. Sebab saya tahu dia orang tak pakai kereta. Duduk parking je. So kita pun tak adalah tekan kita punya klien. Kita dalam musim macam ni, tengoklah kerajaan kita pun dah bagi macam-macam peruntukan sehingga RM10 bilion yang baru saja diumumkan petang tadi untuk bantuan kepada industri PKS. So kita sebagai trader ni patut bersyukur, sebab apa-apa pun terjadi, kita alhamdulillah, kalau siapa yang pandai, kita masih boleh slowly buat duit di rumah sahaja. Betul. So mana-mana macam yang sebelum ni tak pernah alami dunia FTT, inilah peluang untuk study dan terus study. Kan? Bukan peluang, maksud saya untuk buat duit banyak. Bukan, kita study untuk konsisten. Sebab benda ni nanti akan impact pada you punya performance akan datang. Dan kalau ada traders yang alhamdulillah ada profit yang lebih, maksudnya memang lebih lah, apa salahnya kalau gunakan profit tu untuk derma kepada mereka yang lebih memerlukan. Tak perlu tengok jauh, kadang-kadang jiran kita, jiran di sekeliling kita pun kadang-kadang ada yang tak mampu. Mungkin kita boleh ulurkan, insya-Allah rezeki yang akan datang itu lebih berlipat ganda. Betul tak cikgu? Betul-betul. CTC tak ada buat ni ke, tabung ke? Boleh. Nanti live ke nanti boleh. Siapa yang berkemampuan boleh salurkan kepada CTC, and then CTC akan bagi bantuan. Betul cikgu. Itu idea yang menarik dan saya akan usulkan kepada big boss kita, insya-Allah. Kan? Okay. So setiap live tu akan ada nombor akaun. Baik. Okey. Okey. So cukup sudah mukadimah kita. Mari kita lompat ke analisa kita yang pertama. Okey, so sekarang ni kita nak pair apa? Saya open terus. Ada sesiapa yang nak minta pandangan pair apa yang jadi pilihan untuk pembukaan kiraan counting kita pada malam ini?
Setakat ni di ruangan komen masih belum ada yang request untuk analisa apa-apa pair. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ni, apa lagi, cikgu dah open. Sila komen pair yang anda ingin cikgu kita counting with bersama. Okay? Saya eloknya meja pair lah. Dan jangan CHF. CHF memang saya tak. Setiap minggu CHF memang cikgu akan bagi tahu supaya cikgu tak akan tengok lah. Bagi cikgu, apa kata untuk pembukaan ni kita sama-sama tengok gol pair pilihan ramai. Okey, gol. Last week 30 hari bulan saya bias turun, betul tak? Betul? Okey. So waktu tu kat sini dan memang kalau tengok dia turun. Kalau tengok kat saya entry 16.26, saya exit dalam 400 pip kat 16.86 15.86 and then diturun sikit lagi. So penurunan ni okey, ini adalah wave 4. Okey. So ini masih valid. So kalau tengok 30 April Isnin yang lepas dekat sini. So waktu tu memang kita bias down dan memang dia turun sampai 500 pip, 600 pip kot daripada high. Kalau daripada high menghampiri 700 pip. Okey. So counting ni masih valid di mana penurunan ni ini adalah wave 4. Okey, wave 4 besar dan ini wave 5. So kalau saya edit. Okey, so kita boleh buat macam ni. So di mana ini adalah 1 2 3, ini A B C 4. So ini 5 and then okey. sebab tu saya ada sell gold tadi dari petang. Lepas tu saya nampak something fishy and then saya dah exit dah. Saya tak rugi banyak. Saya untung sebab saya masuk kat 16 sekitar 16.34 sampai 16.42. So dia turun sampai sini 16.47 tu saya dah close all dah. Okey. Sebab apa yang kita nampak, kenapa saya close all, bila kita zoom di time frame yang Okay, sebentar dia tuan-tuan dan puan-puan, kita ada masalah teknikal kejap. Kita sedang cuba sambung kembali kepada cikgu. Sebentar ya.
Okay, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, ada gangguan teknikal sebentar tadi. Okay, sekarang kita boleh sambung kembali. Di mana last tadi cikgu ada cakap yang pergerakan terakhir ni merupakan wave keempat. Okay cikgu, silakan. Okey, saya cakap semula, repeat balik. So kalau last week saya cakap dia potensi nak turun untuk membuat wave 4. Okey, kalau kita tengok macam ni, ini bentuk ABC. Saya bias turun last week sebab at least dia akan membuat ABC sekiranya dia nak naik dahulu. So kalau dah tengok kat sini pun dia ada bentuk ABC. Okey, Boboy okey. Okey, saya dengar elok. So sekarang ni apa yang kita nampak di final ini wave tak boleh tarik pula. Degil pula dia. Okey. So ini wave V ni wave 5. Okey. Ataupun wave 1 untuk naik. So that's why saya lebih prefer sekarang ni ini adalah wave 1. Wave 1 up di mana dia akan turun dalam bentuk 3 wave unfold ke bawah macam ni. So saya prefer untuk tunggu buy di kawasan ini, di zon kotak warna kuning ni. Dengan stop loss saya mestilah berada di bawah 1572. So katakan dia turun sampai 1590 tu, itu memang dah best buy lah sebab dia punya stop loss 200 pip. Di mana dia punya reward mesti lebih daripada 1650. So jangkaan kalau time frame besar, okey, masih tak berubah, di mana ini beberapa minggu dia masih macam ni. So di mana ini yang turun ni kita dah boleh consider dia dah ending with okey. Ini kat daily. So saya buka kat weekly. Okey. So ini kat weekly ialah berkecamuk sikit sebab ini termasuk counting di smaller time frame. Nampaklah sikit kan. So wave 4 ni possible dia dah ending kat sini. So sekarang ni dia akan membentuk at least ada satu lagi. Ini di weekly time frame. Dia akan break previous high di 17 berapa dulu? 17.02. Tapi ini macam saya sebut, dia ambil masa daripada dulu pun sampai sekarang dia masih tintong di kawasan sini. So untuk sekarang ni stop loss yang terbaik di sinilah. Okey. Dan entry terbaik untuk buy di sini. SL terbaik adalah di 1570 cikgu. Kalau nak sell memang kita boleh jangka kan. Macam tadi saya assume dia nak turun. So ada setengah orang kita tahu nak turun, kenapa tak sell? Kan tadi kita bercakap pun 1651. Sekarang pun dah turun 70 pip kan. Boboy. Betul? Tapi saya punya prinsip, kalau ini impulsive wave, saya tak berani nak sell sebab saya tak tahu setakat mana dia boleh naik dulu. Kecuali kalau kita menggunakan AO ni kat bawah ni, Awesome Oscillators. Awesome, memang nama dia Awesome Oscillator. Awesome sangat. Awesome sangat. So Awesome Oscillators ni, ini sebelum ni saya tak pernah ajar lagi. Ini kali ini kita terangkanlah sedikit. Dia melibatkan divergent. Pembentukan divergent di antara puncak wave 3 dan wave 5, dia berbentuk macam ni. Ini sama rata kan? Okey. Sama rata pun kira kita boleh guna pakai macam ni lah. Ini di Hawon 1. So berbentuk divergent. So maksudnya kat sini wave 3 wave 3
kalau dalam keadaan yang normal, dia memang momentum dia memang cukup kuat. Okey, dalam keadaan normal lah cikgu. Dalam keadaan apa-apa pun dah, momentum dia memang cukup kuat, di mana semua indikator AO ke yang guna RSI ke yang boleh nampak dia punya puncak tu dia akan tinggi. So wave 5 ni dia selalunya berbentuk ini keadaan sama level. Selalunya dia akan berbentuk macam ni. So maksudnya puncak dia kat bawah. Kat sini lah. Okey. So dari situ kita boleh try pick sell top. Sekiranya di current wave sekarang ni sudah cukup 5 wave juga. Okey, faham tak? Faham cikgu. So kalau katakan sini belum cukup 5 wave, janganlah sell lagi. So cuba kita zoom di time frame yang lebih kecil. Saya takut kalau saya tunjuk skill di M5 ni nanti ramai yang pening sebab dia punya wave tu bukan setakat 5 wave. Berpuluh-puluh wave nampak kan? Betul cikgu. So takut ada yang pening. Kita pun takut pecat ni jadi lambat. So itu salah satu cara di mana untuk kita lawan kereta api ni tengah laju. Okey. Kalau berdasarkan, kalau Illowave punya method, kalau berdasarkan support resistance je, bahaya juga sebab kereta api kan semua dia langgar. Sebab tu saya dalam Illowave ni saya prefer follow trend di mana risiko dia kurang. Okey. So untuk gold mungkin dalam dalam seminggu ni dia masih bermain dalam range, kalau ikut sekarang ni daripada 1651 hingga 1600. Dia masih bermain dalam range ini ABC ni. Dia tak semestinya sampai sini dia terus naik, tak. Dia boleh main dulu kat sini baru dia naik. So kalau dia berbentuk apa orang cakap, dia buat sideway kan, consolidate je cikgu. Sideway, okey. So kalau dia turun naik macam ni, utama kan buy lah. Cari peluang untuk buy, di mana stop loss kita memang intact dekat sini. Walaupun dia dah naik high kat sini, ada contoh ada trend line ke kat sini, jangan, kalau saya nasihatkan jangan sell lah. Sebab kita tak tahu bila masa dia akan break trend line tu. Okey, faham cikgu. Okey, so gold Selesai. Lagi pair apa lagi pilihan? Baiklah, sebelum kita move on ke pair pilihan yang seterusnya, sekali lagi saya nak beri reminder kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton sekarang. Kita ada sediakan poll di dalam segmen ini, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih material apakah yang akan diberikan secara percuma yang diolah sendiri oleh Dr. Forex. Jadi pilihan yang paling banyak itulah yang akan diriliskan oleh Dr. Forex dalam tempoh PKP ini. Jadi okey, seterusnya saya akan bacakan pair request daripada Muhammad Latif Ali Asyak. Salam cikgu dan DJ, boleh request untuk pair AUD USD. Boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, pair AUD last week kita pun ada bicara kan tentang ni. Tengok kalau 30 Mac waktu tu dekat sini kan, saya dah listkan kat sini ada dua possibility, di mana dia ada dua kotak kuning kalau boy ingat lah. Okey. So ABC X ABC kat sini. Kotak kuning tu di mana prediction kita dia naik sampai sini and then dia turun. Tapi kalau ikut kan inilah, kalau kita berkira perbezaan dia hanya 30 pip dan kita terlepas. So kalau bentuk macam ni, saya confident dia nak turun, dia sambung turun. Untuk 4 hours dengan daily punya
time frame, di mana ini dah mendapati syarat ABC. Kalau kita buka di time frame 4 hours, okay. So ini adalah correction ABC X ABC sebelum dia resume turun. Okey. Itu yang pertama. Ataupun okey, dia nak turun juga sekiranya ini adalah wave 1 up. So ini adalah turun. So kalau dia nak tengok momentum dia turun pun masih jauh juga. Dia boleh pergi sampai sini. So maksudnya kat sini, saya zoom H1. Okey. Okay. Kalau nak entry, stop loss memang wajib kat sini. Okay. So ini pun kita boleh consider kan, ini sebagai wave 1, ini kenaikan ni wave 2. 61 dia naik hari ni kan. Ini wave 2. So kalau sekarang ni di 6078. So stop loss dia kat sini. Ini range untuk TP ataupun macam saya akan, kalau contoh saya masuk pair AUD ni, saya akan buat BE base pada wave lah, sehingga dia katakan dah masuk zon kuning ni. Okay, saya akan set BE. Sebab dalam ni ada dua possibility, tapi saya lebih biaskan dia nak break 0.550 ni. Tapi in case dia buat 1-2, so dia bounce balik, dia kena kita punya BE. Tapi buat masa ni untuk AUD, kita fokus sell. Memang cikgu target akan mencecah akan sehingga kotak kuning tu lah. Kotak kuning. And then okay, AUD ni dah habis. Ada satu lagi pair apa tadi? Cikgu nak saya tengok pair yang seterusnya ke? Okay. Request daripada Shazwan Zaini. Dia cakap saya request GU GBP USD. Okey cikgu. Okey, GU. GU dulu pun saya ada bagi dua kotak kuning. Minggu lepas saya cikgu kan? Dua kotak kuning. Okey, kalau kita zoom sini, okey, 30 hari bulan kat kawasan sini. Okey, so dia memang dah kena kotak kuning tu lah. Kenapa saya bagi dua kotak kuning? First sekali, kita tak tahu waktu tu dia nak naik kotak kuning ni ke atau kotak kuning ni. Okey. Kan? Kalau kita tunggu kotak kuning ni, kita terlepas. So kalau kita tunggu kotak kuning ni, tengok dia turun lah 200 pip. Dan kalau saya ikutkan, ini berbentuk ABC, di mana saya jangkakan dia nak cuba lagi kotak kuning atas ni last. Okey. Maksud dia okey, faham cikgu. Nak cuba lagi kotak kuning tu lah. Saya ada entry, tapi saya dah exit. And then kat sini saya ada buy. Sini the best je kalau contoh lah, kalau dia nak cuba kotak kuning last tu, okay, stop loss dia memang cukup nipis kat sini. So dia punya apa orang cakap, risk dia memang cukup minima. So kalau dia mencecah stop loss tu, dia boleh turun lagi, maksud dia akan turun lagi bawah lah cikgu. Okey, kalau dia cecah stop loss bermaksud jangkaan saya ini wave 1 adalah salah. Oh okey. Maksud itu bukan sebenarnya yang kalau salah wave 1 ni, sinilah X ni. Bila ni. Okey. Faham cikgu. So kiranya contoh lah, kalau saya trade, contoh saya buy kan,
Stop loss saya sini. So saya kena stop loss ni saya biar, saya akan tunggu dia masuk dekat X ni. Itu pertama. Dan yang kedua, bila dia sampai X ni, saya tunggu dia naik 5 wave dulu. Dia mesti ada 5 wave dulu, baru saya akan masuk. Setelah dia membentuk ABC turun. Contoh macam ni kan. Okey. So risk saya kat sini, saya settlekan kat sini dulu. Saya tak nak sampai sini saya nak hold. Biar stop loss sini, dia pergi sini baru saya cari entry baru. Sebab sometimes kita target sampai sini kan. Kali tu dia pergi sampai sini. So biar kita kena stop loss dulu. So di mana bila dia kena stop loss, kita pasti akan ada next entry di mana 1, 2, 3, 4, 5 ni kita boleh nampak nanti. Okey cikgu. So sekejap, saya zoom GU ni. Ni pagi tadi semua ni. Apa time frame M5 lah cikgu? Time frame M5 pagi tadi semua ni. Okey. So memang stop loss dia kat sini lah. Nampak serabut sikit kan? Okey. Lagi? Baiklah, untuk seterusnya daripada harap Syazwan Zaini jelas ya dengan penjelasan cikgu mengenai pair GU. Seterusnya kita ada Muhammad Izzat Nasir yang request Euro JPY, GU EU. GU dengan EU cikgu dah explain tadi. Okey, seterusnya adalah EU, EU pula EJ, Euro JPY. Okey, sebelum EJ kita tengok UJ dulu. Dia punya ketua lah. Kan? So kita tengok 4 hours dengan daily. So kita tengok 30 Mac dahulu. Okey, 30 Mac di kosan sini. Okay, so saya jangkakan dia ada turun ABC. Okey. And then ini zone dia nak pergi selepas tu. So kalau tengok memang jangkaan kita pun memang alhamdulillah dia follow. So tapi dia lagi sikit nak masuk. Ini pun 939. So ini zone di mana kemungkinan reversal akan berlaku. Baik cikgu. So nampak tak macam mana Elliott wave ni dia sebenarnya kalau orang yang kalau kita tengok betul-betul dia adalah berbentuk naked chart tau. Naked chart di mana kita hanya label. So macam mana benda ni boleh accurate? Macam mana dia boleh tepat kan? Betul cikgu. So bagi sesiapa yang tak tahu, sebenarnya Elliott wave ni dia naked chart. Okey, tapi setiap wave yang naik ni kita kena labelkan secara manual. Sama ada ABC ataupun 1, 2, 3, 4, 5 ataupun double correction, triple correction di mana ABC tu ada X, sambung lagi ABC, sambung lagi X, sambung lagi ABC. Itu menunjukkan itu di dalam bentuk zone complex, triple complex correction di mana you akan nampak wave tu dia turun naik kawasan tu sahaja. So that's why benda tu naked chart ni dia mesti dia gabungkan dengan huruf dan juga perkataan yang saya sebut tadi supaya barulah kita boleh nampak macam mana wave ni terbentuk. Sekiranya saya buang semua labeling ni, memang kita akan teraba-raba sebab kita sendiri tak jelas cikgu. Kita sendiri pun tak jelas arah tuju dia. That's why kita kena ada letak ABC ni berpandu kan. Dia ada basic rules dia yang kita kena apply. So basic rules inilah yang menjadi kita punya guidance. Okay, termasuk contohnya kalau you belajar advance lagi, dia akan digabungkan dengan Fibo. Okay, Fibo kalau saya ada list kan dulu, tak tahu dekat chart mana. Dalam tu kita boleh gabungkan
alert wave dengan trendline, alert wave dengan support resistance, alert wave dengan Fibo, alert wave dengan chart pattern. Terutama chart pattern ni dia ada dalam alert wave. Contohnya Chart pattern tu candlestick pattern ke cikgu? Ke berbeza? chart pattern contohnya berbentuk HNS kan? Head and shoulder. HNS itu ada di wave mana? Lagi wedges punya pattern, lagi flat punya pattern, itu semua ada dalam alert wave punya principle. So tu sebenarnya jatuh dalam kategori advanced elite wave ke masih dalam basic cikgu? Yang mana? Yang cikgu cakap bila kita gabungkan dengan Fibo dengan chart pattern. Kalau yang basic tu dia gabungkan dengan Fibo saja. Di mana setiap contoh, saya bagi contoh wave 2 dia akan pergi ke zone-zone yang selalu dia retrace. Common zone dia di antara 50 hingga 78.6. Itu common zone dia. Contohnya wave 4 dia pergi ke 23.6 sehingga 50% daripada panjang wave 3. Kalau tak keberatan boleh cikgu demonstrasi tak cikgu? Fibo yang dimasukkan ke dalam elite wave. Sekejap, saya kena cari pair mana. Contoh GU ada tak? Kita mencari pair yang sesuai ya, untuk demonstrasi penggunaan Fibonacci retracement ke dalam elite wave. Okey, ini contoh di weekly punya count lah. Okay. So ini berbentuk leading diagonal. Alright. Leading diagonal ni kalau orang lain akan gelar mungkin compression ataupun wedges kan. Compression. Okey, so wave 2 ni dia tend to pergi minimum 50% sehingga 99.0 daripada panjang wave 1. Maksudnya selagi dia tak break bawah ni, dia boleh consider sebagai wave 2. So kalau kita tengok macam ni, ini kalau Fibo lah. Okey, nampak tak dia pergi 786. Tadi saya dah beritahu awal-awal kan. Dia pergi 786. Tapi jangan salah faham. Dia boleh pergi sampai 99%. Kat sini baru dia naik balik. So kalau dia turun sampai sini, maksudnya kiraan wave 2 tu masih valid. Oh, masih valid. Okey. Selagi dia tak pecahkan permulaan wave 1. Baik cikgu. Okey. So ini zone-zone, ini basic knowledge di mana inilah benda yang wajib digabungkan dengan elite wave punya labeling, elite wave punya counting. So dari situlah kita punya asas, kita punya skill dalam elite wave kita boleh upgrade slowly. Okey. Selain daripada label tu kan, label tu penting. Okey. So kat mana tadi? Tadi dekat UJ. Jauh kita pergi cikgu. Okey. So untuk UJ tu jangkaan saya di dalam zone kuning lah, sikit lagi sebelum dia boleh turun. So di sini pun okey. Di sini pun kita boleh gabungkan dengan Fibo setiap correction tu. Okey. Dia pun kalau ini contoh kalau ini berbentuk ZZ, dia mesti sangkut dekat
kotak kuning ni. Di antara 0.5 0618 dia memang common dia akan pergi ke situ kalau dia berbentuk zigzag. So macam mana kita nak tahu dia berbentuk zigzag? Kita kena pastikan A ni mesti ada 5 wave turun. So yang naik ni berbentuk 3 wave up. Okey. So ini berbentuk 5 wave. So ini berbentuk 1, 2, 3. Dia naik sikit lagi kat sini ni. Ini memang zone untuk sell. Okey. Bye-bye. Okey cikgu. So kalau nak tengok prediction untuk daily dengan weekly, inilah dia berbentuk A, B, C. Betul dia akan naik balik, turun naik. Sehingga ini kalau kita nak cakap ini B besar, ini C besar. So baru dia kalau ikut ada lagi yang besarnya di weekly dengan monthly, so banyak lagi dia nak turun. Tapi bukan dalam masa terdekat lah. Mungkin selepas COVID ke baru dia nak turun. Sebab ini monthly kan, yang garisan ni kan. So garisan dekat bawah ni. So kalau kita refer kepada ketua dia UJ, so benda tu adakah akan di-reflect pada pair XXX JPY yang lain seperti EJ yang ditanyakan oleh saudara Betul. Muhammad Izzat? Di mana kalau tengok yang besar je ni pun, okay, ini daily kan, Y dia masih turun lagi. UJ tadi pun turun juga kan. Betul. So Y dia masih, ini di weekly punya count ni, saya zoom dekat daily. Weekly punya count Y dia masih di bawah lagi. So dalam proses dia nak turun ni, okay, dalam proses dia nak turun ni, macam UJ tadi dia turun naik. So kalau tengok sini pun ini C kat sini kan, ini pun mungkin dia dah habis C kat sini. Boleh jadi juga cikgu. Boleh jadi. So dia turun, so naik sikit lagi macam UJ tadi, naik lagi, baru dia resume turun balik ke bawah. Jelas cikgu. Okay, diharapkan saudara Muhammad Izzat Nasir yang request pair EJ tadi jelas ya dengan penjelasan daripada cikgu. Okay, seterusnya kita ada komen ataupun request daripada Tony Monero. GBP Cat nak buat 5 wave ke bawah ke cikgu? Alamak, sekejap lah. GBP Cat ni saya tak tanda merah. Maksudnya saya tak ada buat counting ni. Sekejap, saya tengok. Okay. Kalau ada tu adalah Tony Monero, kita tengok apa yang cikgu boleh buat lah. Sekejap, saya conteng kat situ ni. So sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, jika anda masih lagi belum mengundi material percuma yang akan dikeluarkan oleh Dr. Forex bukan sempurnalah ketika kita berada di bawah PKP ni, boleh undi dalam poll yang disediakan, sama ada nak Basic Elite Wave punya ebook, Advanced Elite Wave punya ebook ataupun Basic Elite Wave teaching video. Jadi undian yang tertinggi, cikgu ataupun Dr. Forex akan hasilkan material berkenaan dan diedarkan secara percuma. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, make sure untuk like page CTC FM dan follow on notification supaya anda semua tidak akan terlepas apabila material tersebut akan diriliskan. Okay? Okay, GCAT ni dia berpandukan dengan harga minyak semasa sebenarnya. Sebab tu kalau Canadian dollar cikgu. Sebab tu kalau kita tengok sebelum ni USD Canada semua gerakan dia slow. Tapi sekarang ni kalau tengok dia punya gerakan kan, tengok daripada ni boleh turun naik banyak, nampak? Gerakan dia melebihi 100 pip sehari. Kadang-kadang lebih lagi sampai 200 pip. Okey. So kalau macam UCAT ni, so tadi dia tanya pasal GCAT.
Tapi sebab saya tak ada update saya punya current wave, so kita boleh tengok USD Kanada ni, ini ABC. Yang turun ni adalah ABC. So yang tunggu ni adalah 1 2 ni. Sebelum dia naik ke atas balik. So kalau nak tengok full counting dia kat sini, dia ada buat. Okay. So yang naik ni adalah ABC. So zone kuning ni, ini tempat buy. First kali dia dah kena dah dulu. And then ini dia tintong-tintong ni, kalau untuk yang nak jimatkan pip betul-betul, stop loss dia kat sini 3900. Ini adalah zone buy untuk USD Kanada, kotak kuning yang kecil ni. So yang ni saya boleh padamkan. Okay, kotak kuning kecil ni sekiranya untuk buy. Ini kotak kuning sebelum ni dah boleh buang dah, sebab ini dia kena sini, dia naik balik. Okay, so kotak kuning kecil ni dia mesti tak boleh kena garisan biru ini untuk membuatkan counting ni valid. Valid di mana at the end daily dan weekly nanti dia akan break 1.46 ini. Daily Daily dengan weekly punya count. So kalau tengok kat daily ni, okay, ini pun saya pernah tunjuk dulu. Weekly ni, so ini adalah 3, yang 146 ni adalah 3, ni dia turun 4. So kalau tengok 4 ni pun dia dah kena sebelum ni 13942 kan, kena kat sini ni. So ini kategori masih di dalam wave 4 sebelum dia nak naik. So kalau kita zoom, ini ke semua ni mungkin wave 4, ataupun ini dia dah buat setup 1 2 dah, di mana ini adalah yang nampak sideways banyak turun naik di kawasan zone yang 200 pip ni. So ini possible wave 2 sebelum dia naik memecahkan 146. So maksudnya Kanada akan lemah. Kanada akan lemah ya. Kanada akan lemah, di mana kalau Kanada lemah, apa jadi pada oil? Lemah juga cikgu. So oil turun lah. Betul. Okay, so oil mungkin ada final wave turun. So kita buka oil pula. So GCAT tadi pun bersangkut paut juga. So kalau Kanada lemah, faham-faham lah. Semua kalau GBP, GCAT tu saya bias kepada dia akan naik. Saya ada oil dulu. Ni. Saya rasa masa COVID ni ramai juga trader yang memilih untuk mendagangkan pair minyak. Okay, so kalau ikut ini, saya tak tahu bila saya punya update ni. Okay, so kalau ikut ni, ini 4 ni, so dia akan turun last. Ni 4. Oh, sekarang ni wave 4 lah. Yang dia naik ni. Okay, yang dia naik ni, ini boleh consider 4 ni. Mungkin dia ambil masa 3-4 hari, dia akan bermain dalam zone sini ni. Dia main dalam zone ni, barulah dia akan break bawah ni 19. Mungkin dia pergi ke 15 atau 14, 13 sekitar tu, barulah bila dia dah habis, barulah Kanada kembali kuat. So untuk oil ni ramai yang suka juga trade, sebab dia punya movement pun boleh katakan boleh tahan. Betul cikgu. Kan. Tapi saya tak trade oil ni. Kurang lemah sikit. Walaupun saya tahu dia nak turun ke bawah, saya biarlah, malas lah. Boleh tahu kenapa cikgu kurang gemar pack oil?
Sebab sometimes saya selalu lot besar dengan saya punya saya punya TP 50-100 pip. Sebab itu saya trade berpandukan major trend dan juga time frame yang lebih kecil, di mana target saya tu memang boleh sampai. Sebab let's say lah kan, kita nak swing macam UCAT tadi lah, kita nak swing, dia turun balik, dia naik balik, dia turun balik, dia naik balik. So maksudnya turun naik tu dalam lingkungan pip yang cikgu target lah. Macam ni kan, contoh macam ni kan, dia dah sampai sini, dia turun balik. Katakan kita buy sini, dia naik, banyak dapat kan, dia turun balik, kita tak close. Naik balik, kita tak close lagi. So faham tak konsep dia bermain kat sini, turun naik, turun naik, turun naik. Sebab waktu sekarang ni tak semua pair yang kita boleh swing. Disebabkan oleh COVID ni ke cikgu? Disebabkan COVID, sentimen market sekarang ni. Sebab wave ni kena faham, bukan saya yang buat, ini adalah sentimen market. So kita predict sentimen market ni berdasarkan Ralph Nason Elliott punya principle ni. So dia memang boleh diguna pakai. So bila kita tahu konsep dia berdasarkan sentimen market, so kita tahu benda ni akan ada tintong-tintong banyak kan. Sekejap naik, sekejap turun. Tintong-tintong ni cikgu. Tideway lah. Tideway banyak. So that's why buat masa ni saya lebih prefer untuk 80-100 speed, saya dah exit dulu. 80 ke 100 speed tu pun sudah cukup banyak cikgu. Dah cukup banyak. Cuma kalau macam lot size kecil, okey, kita boleh hold lah. Macam goal baru ni saya masuk 0.70 dekat 16.26. So saya exit 15.86 dalam 400 speed kan. So 7% tu, so kira acceptable. Contoh lah kalau dia naik lagi 400 speed, kita boleh tahan. Sebab lot size dia kecil. Kalau contohnya kita masuk $5, 400 pip dah $2,000 floating. So benda tu berdasarkan kepada ketahanan mental kita untuk tahan atau tidak. Benar cikgu. Okey. So GCAT tadi macam UCAT tadi lah. Saya harap yang request GCAT tadi jelas ya, dengan penjelasan daripada cikgu. So ini pair EG. EG ni pun satu pair yang cukup menarik. Okay, saya ada entry buy kat sini. Ini memang target pertama dalam minggu lepas. Okay, minggu lepas memang target pertama. Tapi saya ada entry, tapi saya tak kena stop loss sebab saya exit dulu. So ini satu lagi entry di mana saya pun ada masuk. Memang cukup menarik sebab ini ada 5 wave. 5 wave. So ini mungkin naik 80% adalah wave 1. Stop loss dia dekat bawah. Saya punya last week Jumaat saya dah exit. And then pagi ni pun saya ada masuk, saya exit. And then saya masuk sekali lagi dekat 8770 kot. Kat sini. So yang ni possible saya akan swing. Untuk EG ya cikgu? Ni untuk EG. Di mana ini berbentuk 5 wave. So kalau bentuk 5 wave ni, ini wave 1 dengan risk dia memang cukup sedikit je. Sedikit. 8733. So saya masuk tadi 8770. So 40 pip je. So dengan 40 pip ini kalau kita contohlah masuk lot kecil ke lot besar ke, memang puas hati sebab risk dia sikit. So dia punya assuming dia naik ni, GBP ni dia akan melemah, mesti dia akan break 8854 ni dalam at least minggu depan.
target cikgu at least minggu depan lah. Sebab ini first counting ni, ini masih valid, ini pun kita boleh tarik ke sini. So maksudnya ini adalah wave 1, ini wave 2. Okay. Okay. So macam tu. Jelas cikgu. So bias kepada buy. Ini bias kepada buy. Lagi jap, saya tengok yang saya tandakan ni. Cikgu mungkin kalau kita merujuk kepada pair yang cikgu tanda, boleh juga kita reply soalan daripada Aizat Mirul ni. Dia tanya cikgu punya top 3 pair yang cikgu trade, yang cikgu favourite lah. Boleh cikgu ceritakan? Saya tak ada top 3. Okay. Cikgu trade berdasarkan kepada minggu tu mana yang counting yang nampak jelas kepada cikgu, macam tu. Okay, saya bagi tip. Contohnya nampak merah semua ni kan. Okay. Itu tanda yang saya dah prepare apa yang saya nak entry. Maksudnya kalau EJ ni tak menepati syarat, saya tak masuk. So saya tengok yang kedua warna merah ni, GA. Kalau tak boleh, saya tunggu yang ni. So maksudnya tak ada pair yang setiap hari, setiap minggu saya akan masuk. Tak. Macam last week saya masuk EG dengan GA. Minggu ni tadi saya masuk, pagi tadi saya masuk GU, saya masuk GJ, saya masuk EG. So benda ni dia tak tentu berdasarkan kita punya counting. Contoh macam ni lah. Kalau macam ni kan, dia dah sampai zon kuning. So saya masuk. Saya buka lagi contoh EJ, contohnya kan. Betul. Ataupun yang ada zon kuning, UCAT tadi. Dia tak sampai lagi zon kuning. So kita tunggu dulu. So maksudnya di sini cikgu akan counting, lepas tu mana yang tak masuk zone, cikgu akan biarkan dululah. Betul. Ini kelebihan alien wave di mana semua pair kita boleh masuk. Okay. Macam gold pun macam gold sekarang ni macam saya tunggu zon kuning ni lah. Kalau saya nak masuk gold. Dan saya mesti pastikan dia mesti ada macam ni kan, ABC turun. So kat sini pun mesti ada ABC turun dalam zon kuning. Kalau dia berbentuk macam ni, lima wave macam tu, okay, saya hold dulu nak masuk. Sebab first dia tak kena zon kuning, kedua ini ada 5 wave. Saya nak 3 wave. 3 wave tu maksud dia wave ketiga ataupun 3 wave yang berbeza? Macam ni lah, saya nak bentuk dia ABC. Okay. 3 wave macam ni. So kalau dia buat bentuk 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu dia buat bentuk leading diagonal semua, so saya tahu dia boleh turun lagi mungkin sampai sini ke. Sebab kalau dia berbentuk leading diagonal 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah permulaan wave. Permulaan wave dia ada 2 je, wave 1 dengan wave A. Kalau dia berbentuk leading diagonal, so saya tahu dia akan turun, dia kena kotak ni, and then dia naik, so dia sambung turun. So dia dalam chapter alien wave ni, dia ada banyak chapter. So setiap intipati alien wave ni kita kena ingat. Faham je? Faham tak, oh boy? Faham je, faham. So that's why benda ni, kalau you ada siapa penonton setia, pendengar setia, memang selalu tengok. Dan ni harap-harap diorang lepas musim PKP ni buka buku. Saya ada buku e-book yang percuma tu kan, yang lama saya buat. Okey, buka, baca dan tengok, try apply. Sebab benda ni alien wave ni memang dia super.
cukup dari segi dia membantu kita dah ada teknik sendiri. Okey, kita dah ada teknik sendiri. Tapi bila kita gabung dengan Elliott Wave ni memang lagi perfect orang cakap. Sebab Elliott Wave ni kalau you tengok ataupun tanya dekat sesiapa yang tahu Elliott Wave ni apa, memang dia di antara level-level yang advance punya method. Tapi nak master kan Elliott Wave ni dia ambil masa. Okay, faham cikgu. So, daripada apa yang cikgu ceritakan tadi, saya boleh simpulkan yang kalau Sekejap, boy, tak apa clear. maaf cikgu, sebab di rumah saya sebenarnya hujan. Oh, patutlah. So, bunyi hujan tu agak kuat. So, saya minta maaf, saya tak boleh buat apa sebab hujan kan. Jurit sikit. Jerit sikit. So, minta maaf kepada penonton kalau kurang jelas kerana hujan. Jadi, saya bukan bunyi kipas hujan, saya tak pasang kipas pun. Okay, kalau apa yang saya dapati daripada apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi, kalau elitician ataupun trader naked chart ni, basically anda perlu banyak melukis dan refer kepada lukisan-lukisan ataupun counting wave yang anda telah buat. Seperti yang cikgu buat, cikgu tanda merah, dan cikgu akan lihatlah setiap minggu adakah counting itu menjadi atau tidak. Dia kerana trader naked chart ni dia tak pakai indikator, betul tak cikgu? Betul. Jadi kalau kepada penonton di luar sana yang ingin mengikuti langkah Dr. Forex sebagai elitician, jadi itulah step yang anda perlu lakukan. Lukis dan lukis. Kalau tak lukis, anda tak akan nampak apakah yang akan berlaku pada minggu seterusnya. Okey cikgu, kita pun sudah berakhir, sudah sampai ke penghujung segmen. Jadi kalau kita tengok pada result poll kita sebentar tadi, sekejap ya. Okay, result poll, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, sengit cikgu, advanced Elliott Wave ebook dengan basic Elliott Wave teaching video, beza dia satu undi je, 38, 39. Jadi macam mana nak tengok? Saya dah release kan, kalau cikgu perasan. Tak boleh tengok pun. Sekejap kalau mungkin cikgu boleh refresh cikgu punya stream tu. So 39 orang telah mengundi untuk memilih basic Elliott Wave teaching video. Mungkin mereka lebih memilih video ni sebab lebih senang faham ke cikgu? Betul tak cikgu? Basic Elliott Wave. Basic Elliott Wave teaching video. Oh, video. Jadi itu merupakan hadiah daripada Dr. Forex untuk para penonton dan pengikut setia CTC-FM. Pastikan anda like page CTC-FM untuk tidak terlepas apabila cikgu telah siapkan video ini, dan kita akan maklumkan yang video tersebut telah dimuat naik, dan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah tonton untuk belajar basic Elliott Wave bersama Dr. Forex. Jadi sekali lagi di sini saya ingin maklumkan kepada para penonton sekalian, YouTube channel CTC-FM telah kembali beroperasi dan kita telah pun memuat naik ke semua video daripada segmen Tanya Dr. Forex episod 1 hingga episod 11. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat, mengulang kaji kembali analisa-analisa yang telah dilakukan oleh Dr. Forex bersama dengan CTC, so pergilah ke YouTube channel CTC Jarak FM dan tonton. Jangan lupa subscribe, share dan like. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa like dan aktifkan notification anda untuk page Facebook CTC FM agar anda tidak terlepas apabila kita maklumkan material pengajaran daripada Dr. Forex sudah dirilis untuk anda semua. Jadi cikgu ada kata-kata terakhir untuk para penonton segmen kita pada malam ini? Stay at home and be safe. Be safe, okay. Terima kasih semua. Minta maaf jika saya tidak sempat membacakan komen anda. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton dan jumpa anda pada esok hari jam 10.30 malam. Kita akan bersama dengan Cikgu Hazwan Hashim dalam Bicara Teknikal. Okay? Terima kasih dan take care, stay safe, stay healthy. Bye. Okay, bye-bye semua.